Semua ini berlaku kerana apa, tuan-tuan? Semua ini berlaku kerana apa? Kerana beberapa perkara yang mudah saja. Semua ini berlaku kerana pengkhianatan. Semua ini berlaku kerana pengkhianatan. Pengkhianatan oleh siapa? Pengkhianatan oleh pengkhianat daripada Bersatu. Pengkhianat daripada mereka yang dulu meninggalkan Pakatan Harapan untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan agar mereka berjaya boleh membuat kerajaan mereka sendiri. Dan pengkhianatan ini kita nampak hasilnya dalam PRN Melaka, kita nampak hasilnya dalam PRN Sarawak. Dan mereka dengan segera mahu supaya diadakan PRU secepat mungkin. Sebab itu ada 2 kem dalam UMNO sekarang ini. Ada Mahathir Khalid kata tak ada istilah 2 kem. Kita tak ada kem. Dia gitu, kita tahu itu satu penipuan. Kita ada satu kem di mana Zahid dia nak supaya PAU itu tidak dilakukan dalam kadar yang terdekat. Pilihan raya itu perlu berlaku dahulu. Kenapa, tuan-tuan? Pilihan raya perlu berlaku sebelum pimpinan agung UMNO dan pemilihan, kerana penentuan calon ditentukan oleh Majlis Presiden. Oleh Presiden, bukan Majlis Presiden. Oleh Presiden dan juga dia punya kroni-kroni dia punya ahli mesyuarat dia. Dan sekiranya perhimpunan agung UMNO berlaku, Zahid Hamidi kalah, dana tak ada, maka bila dia kalah, orang lain yang jadi presiden parti, maka berkemungkinan besar Zahid akan terbuang. Zahid akan terbuang lah. Senang cerita, Zahid akan terbuang. Tetapi Najib ni pandai. Kalau perasan, masa Zahid nak gugurkan kerajaan Muhyiddin Yassin dulu, Najib tak campur tangan. Najib langsung tak campur tangan, tuan-tuan. Dia duduk diam je. Jadi kita tengok sekarang ini apa yang berlaku. Pengkhianat itu telah dikhianati. Saya bawakan satu berita. Saya bawakan satu berita yang sangat menarik. Saifuddin kekal bersatu tetapi kesal rakan lompat PBM, Parti Bangsa Malaysia. Menteri Luar Saifuddin Abdullah mengesahkan terus bersama bersatu walaupun ada di antara kenalannya sudah menyertai Parti Bangsa Malaysia yang didaftarkan secara rasmi oleh Ahli Parlimen Julau Larry Seng pada 27 Oktober lalu. Sambil menyatakan rasa terkilan dengan tindakan segelintir rakan dan kenalan menyertai parti baru itu, Saifuddin bagaimanapun tidak pasti jika ramai lagi yang bakal menyertai parti berkenan. Saya tak pastilah ramai atau tak ramai yang akan menyertai PBM, namun saya duka cita kerana mereka ini kawan-kawan saya juga. Ramai itu adalah kenalan dan memang kita mengharap supaya semuanya menyertai bersatu, dan apalagi Presiden bersatu serta Majlis Pimpinan Tinggi Bersatu sangat akomodat teman-teman yang tinggalkan PKR. Pada saya agak terkilan kerana kita sepatutnya membalas jasa Muhyiddin dengan memperkuat dengan bangsa Parti Bersatu. Saifuddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional Pahang menjelaskan menjadi hak masing-masing, dia kata menjadi hak masing-masing untuk tidak menyertai bersatu selepas keluar PKR. Larry Seng sebelum ini memenangi kursi Parlimen Julau atas tiket PKR. Silap, Larry Seng menang bukan atas tiket PKR, dia menang atas tiket bebas. Sebelum membuat keputusan keluar daripada itu pada 28 Februari lalu. Pada sidang media 5 Januari, Larry juga yang juga Presiden PBM memaklumkan parti itu dilahirkan selepas penjenamaan semula Parti Pekerja Sarawak Workers Party yang ditubuhkan oleh bapanya, Seng Chee Hua pada tahun 2012. Jangan tak tahu PBM ni adalah parti yang ditubuhkan oleh bapa dia sendiri daripada Sarawak Workers Party. Itu orang Sarawak tahu cerita tu. Sarawak Workers Party ni siapa, bagaimana dia berlangsung dan sebagainya. Okay, fine. Now, balik kepada cerita kita tadi. Kenapa mereka keluar, mereka mengkhianati? Ini khianat lah, tuan-tuan. Kenapa mereka khianat? Sebab PBM, Parti Bangsa Malaysia, telah menyatakan bahawa mereka akan menyertai UMNO, Barisan Nasional. Satu, kita kena tahu Bersatu adalah parti Melayu. Dia bukan Parti Bumi Putera, walaupun pada namanya macam nama Bumi Putera. Dia Parti Melayu. Jadi mereka yang bukan Melayu tidak ada hak mengundi. Larry Seng, Stephen Chong, Xavier, mereka tak ada hak untuk mengundi di dalam Parti Bersatu. So no matter how they want, mereka tak boleh menyertai Parti Bersatu. Mereka kena buat parti mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham itu hanya untuk Parti Melayu. So saya tak tahu adakah orang yang bukan Melayu seperti Willy Mongin, seperti Ali Biju daripada Sarawak itu mempunyai hak untuk mengundi di dalam Bersatu, ataupun mereka selepas ini akan keluar dan melompat ke dalam PBM juga. Dalam hari itu Ali Biju dimalukan apabila tidak bertanding tapi kalah dengan tiket bebas, didesak oleh Azmin supaya tidak bertanding dalam PRN Sarawak, dan akhirnya Krian yang dia telah menang beberapa penggal kalah di dalam PRN baru ini setelah dia memberi laluan kepada GPS yang selama ini dia sendiri lawan. Tuan-tuan, pengkhianat telah dikhianati bukan sekali tetapi 2 kali, tuan-tuan. Dia khianat kita sekali, Tuhan balas mereka dikhianati 2 kali.
Dia dikhianati sewaktu Muhyiddin Yassin dijatuhkan oleh UMNO. Dia dikhianati sekali lagi apabila BBM dan ditubuhkan dan direstui oleh Zuraida Kamarudin. Zuraida Kamarudin merestui dengan meletakkan Hizwan sebagai Setiausaha Agong, dan di mana Hizwan mengatakan lebih 50,000 ahli komuniti pusat penggerak komuniti negara dibawa masuk dalam PBM. Kenapa tak masuk dalam Bersatu? Kenapa masuk dalam PBM? Bukankah ini juga satu penipuan? Bukankah ini juga satu pengkhianatan kepada parti yang telah mengkhianat kita? Tuan-tuan, tak ada untungnya jadi pengkhianat. Ya, kau dapat jawatan. Ya, kau dapat pangkat. Ya, kau dapat kedudukan. Tetapi belum tentu kau dapat kemuliaan. Sebab tu saya kata, yang di atas belum tentu mulia, yang di bawah belum tentu hina. Mulia dan hinanya kita di atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, letakkan diri kita. Sebab itu kita boleh berada di kedudukan yang paling tinggi, tetapi kita akan jadi hina di mata rakyat. Kita akan jadi hina di mata Tuhan kerana kita melakukan pengkhianatan. Kita boleh berada di kawasan yang paling rendah, tidak direcognize, digantung pun, tetapi kalau Tuhan menghendaki kita orang yang mulia di sisinya, maka di sisi hamba-Nya lagilah kita mulia, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ada orang hina kita, itu normal. Mereka dibayar untuk menghina kita, tak ada masalah. Mereka dibayar untuk menghina kita, ataupun mereka jahil dalam mengetahui perkara yang sebenar. Tetapi satu perkara yang perlu kita ketahui, kita berada di sini untuk lawan pengkhianat, dan akhirnya pengkhianat itu sudah satu persatu sudah semakin lumpuh, sudah semakin jatuh. Kita tengok PAS mula berpecah. Tuan Ibrahim Tuan Man mula hilang arah. Lepas tu Tok Guru Haji Hadi dah mula tak tahu pimpinan dia, jawatan dia sudah entah ke mana. Dia tak boleh nak kontrol. Taqiyuddin dah mula, bukan Taqiyuddin, menteri yang kaitan skandal dengan Mawar hari itu, dah mula apa orang kata, dipecat daripada AJK PAS. Satu persatu Tuhan tunjuk pada kita, tuan-tuan, bagaimana pengkhianat ini dimalukan. Ya, mereka mungkin menang, tetapi kemenangan itu untuk Tuhan tunjuk kepada kita siapa pengkhianat yang sebenar. Siapa pengkhianat yang sebenar. Tak ramai yang mengetahui juga. Saya buat cerita lain pula. Okey, habis kat situ. Saya tak ramai juga yang mengetahui bahawa sebenarnya Rafizi Ramli sekarang ini berdepan dengan kes saman NFC. Okey, kes saman NFC, tak ramai yang tahu bahawa kes saman NFC sedang berdepan dengan kes saman NFC, dan beliau telah kalah di mahkamah tinggi, di mana dia kena membayar 100,000 kepada Saleh, suami kepada Syahrizad Jalil. Tetapi dia merayu di mahkamah rayuan dan Rafizi menang, dan dikehendaki supaya duit tersebut dikembalikan kepada Rafizi. Now pergi ke Mahkamah Persekutuan. So Mahkamah Persekutuan sedang mempertimbangkan sama ada persoalan Rafizi itu bersalah atau tidak dalam kes saman tersebut, berjaya dibuktikan atau tidak. So itu persoalan-persoalan dia, terutama dalam kes nak beli kondo. So kita tak tahu benda ini, tapi benda ini berlaku. Dan inilah yang dihadapi oleh mereka-mereka yang berjuang untuk rakyat. Kita sendiri tak pernah nak tahu. Kita put our neck to the guillotine sebenarnya. Kita letak diri kita ke hadapan. Bila kita letak diri kita ke hadapan, kita terdedah dengan ancaman-ancaman sebegini. Ramai yang boleh bercakap dekat belakang, oh kau tak buat ini, kau lari, kau senyap, kau sembunyi. Tapi kita tak tahu apa yang dia hadapi. Dia kena kes saman 100,000. Siapa yang pergi bayar? Siapa bayar lawyer dia? Ada kita nak pergi bagi sumbangan pada dia? Tak ada. Itu yang kita tak pernah fikir masa dia diancam untuk masuk penjara. Disebabkan dia mendedahkan NFC tersebut, mendedahkan 1MDB. Kalau tak kerana kita menang hari itu dan kita mendapat hakim yang telus, berkemungkinan besar beliau akan meringkuk dalam penjara kerana membela rakyat. And yet kita kata apa? Oh, sekarang ini dia merajuk kena PIS. Cuba kita fikir balik. Masa kita memerintah, apa yang kita bagi pada dia? Apa cara kita hargai dia? Jadi kalau kita tak boleh hargai dia, jadi kenapa kita nak rasa oh dia patut berterima kasih kepada kita? Kita yang kena berterima kasih kepada dia. Dan kalau sekiranya dia kembali lagi sekali, insya-Allah kalau dia kembali, kalau Rafizi kembali, saya kata saya tak kata ya atau tak kata tidak, tapi kalau dia kembali, saya nak tengok adakah orang-orang yang bercakap konon-kononnya Rafizi ini sebelum ini akan membela dia selepas ini, akan menaikkan dia jadi timbalan presiden kalau beliau bertanding dalam pemilihan ini. Saya nak tengok.
atau itu hanya sekadar ucapan-ucapan dan kata-kata saja? Saya nak tengok. I want to see. Saya nak tengok, InsyaAllah.